Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi kita dekat dalam The Siti Mary Show yang disponsor oleh Pavler, rambut gugur. Pavler kan ada, bless your hair. Okay, siapa yang dah masuk? Jom kita tengok. Okay, by the way, Mami Mary minta maaf sangat sebabnya kita lewat 25 minit. Okay, sebab ada masalah teknikal sikit. Masalah teknikal semua lah Mami Mary ni. Allah. Tapi betul lah, tak ada masalah sikit tadi untuk live kan dekat Facebook. Jadinya minta maaf dan thank you so much sebab tunggu daripada pukul 9. You guys memang awesome. Hi Jocelyn. Hi Nozana. Hi Emma. Hi Rashida. Hi Ellen. Hi Priscilla. How are you today? Ya Allah, tudung Mami Mary ni memang nampak macam tanduk dah. Hai Kak Suhaila, jauh orang Sarawak pun tengok juga Mami Mary hari ni. Okay, sebelum Mami Mary bawakan tamu kita pada hari ini, kalau boleh Mami Mary nak minta jasa baik you all untuk sharekan banyak-banyak kepada grup-grup dekat tempat anda, dekat negeri anda, grup-grup yang orang kata ramai orang bisnes ataupun yang berpotensi untuk join bisnes. Okay, sebab ni hari ini ni kita nak share, kita punya tetamu ni bermula hanya dengan dropship. Bermula dengan dropship sahaja. So kalau orang kata kan biasalah mentaliti orang kan, alah dropship je pun, aku dropship je, aku tak layak lah nak beli kereta, aku tak layak lah nak beli rumah, aku tak layak lah nak berjaya. Oh tidak, hari ni Mami Mary bawakan pada you all untuk you all nampak sendiri, dengar sendiri pengakuan daripada kita punya tetamu pada hari ini, macam mana dia boleh daripada dropship naik jadi agent, naik sebagai master stockist lah, ataupun dalam Pavler ni kita panggil dia senior partner. Dan Pavler ni nama-nama berbeza sikit. Kalau macam leader kita panggil associate executive partner. Kalau master stockist kita panggil senior partner. Kalau agent kita panggil executive partner. Jadi nama dia macam orang-orang dekat mahkamah gitu kan. Hi Pamela, hi Stephanie Lim. Thank you so much yang bagi love, bagi like dan share banyak-banyak. Okay, Mami Mary doakan korang yang support Mami Mary dengan tetamu Mami Mary hari ini, diperluaskan rezeki sebab korang pun turut membantu. Korang, insyaAllah korang pun dapat saham pahala sebab menyebarkan ilmu-ilmu pada hari ini. Okay. So, Mami Mary rasa Mami Mary punya line okey kot. Ke tak okey ni? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit. Takut pula kalau line tak berapa okey kan. Kenapa Mami Mary tengok Mami Mary macam comel je bukan warna kuning hari ni? Comel ke? Komen jap. Mami Mary punya line ni okey atau tidak? Suara dengar jelas atau tidak? Tu yang paling pentingnya. Sebab bila line okey, suara jelas, lagi senanglah kita nak deliver terus kepada telinga dan hati anda. Gitu. Hai Fiona. Wah, ramai dah orang guna hashtag Alpha Empire. So inilah dia orang kata geng-geng team kepada tetamu Mami Mary hari ini. So okey ke tidak ni line ni? Okey ke tidak? Nampak macam okey, line okey, suara pun okey, korang komen. So Mami Mary pun semangat lah ni nak start hari ni kan. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi sebab kita memang dah lewat start kan. So Mami Mary nak jemput tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Juliana dari Sarawak. Okay, jom kita bawakan dia ke udara. Hai Juliana. Hai Mami Mary, selamat malam. Selamat malam. Okay Juliana, apa khabar? Khabar baik Mami Mary. Juliana ni dari mana ni? Sharekan sikit dari mana, perkenalkan dirilah, senang cerita. Okay, hai semua, selamat malam. Okay, saya Juliana dan saya merupakan senior partner bahagian coaching Sarawak. Okay, di bawah
leader saya adalah Puan Eliana Stephen. Alright. Saya merupakan suri rumah sepenuh masa, dan inilah yang saya buat sekarang adalah bisnes online sepenuh masa juga. Okay. Dan saya merupakan ibu kepada 3 orang anak, okay, dan umur saya 27 tahun. 27 tahun? Ya, ya Mary. Wah, muda lagi. Muda, anak I muda guys. I 29, anak I 27. Biasalah tu kan. Mami hot orang kata. Okay, Juliana umur 27, suri rumah yang tak bekerja tapi buat bisnes full time. Itu kita panggil suri bisnes. Suri bisnes. Okay. So, Juliana bermula dengan Favela bila? Bila tu? Saya bermula dengan Favela tahun 2018, April tahun 2018 lah saya mula kenal Favela. Kiranya Mac pada 2018. Okay. Pada Mac 2018. Masa tu saya join dropship je. Saya join dropship masa tu. Mas tu saya baru kenal Favela lah pada 2018. Lepas tu tak lama lepas tu saya join to upgrade kepada agent. Sebab masa tu saya punya leader dia upgrade juga ke stockist, sebab leader saya masa tu dia agent, so dia naik ke stockist masa tu. April tu dia tu naiklah kami punya lady boss founder naikkan dia. So saya naik bersama-sama dengan dia lah masa tu, upgrade sama-sama dengan dia. Alright. Okay, faham. So bermula daripada dropship sahajalah. Lepas tu start dengan Favela ni Mac 2018. Okay. Sebelum Juliana join Favela, siapakah Juliana sebelum ini? Sebelum saya join Favela, saya adalah seorang suri rumah yang tiada sebarang pendapatan. Kalau suami bagi, kita adalah. Kalau suami tak bagi, kita tak ada. Sebab suami pun kita tak nak paksa sebab dia ada banyak tanggungan. So, lepas join Favela, inilah dari Favela lah saya income saya memang ada income lah setiap bulan sekarang ni selepas join Favela. Okay, Juliana, sekejap. Okay, you suri rumah je suri rumah, and then you join Favela pada tahun 2018. So sebelum ni memang tak ada pendapatan lah. Orang kata kalau suami bagi hujung bulan tu ada lah. Kalau suami tak bagi tak ada lah. Begitu. Ya, Mami Mary. Okay. And then apa yang membuatkan you nak masuk ke dalam dunia bisnes? Ialah dunia bisnes ni orang kata kejam, lepas tu kau kena hati kental, tak mudah lah orang kata. Tapi kenapa you pilih bisnes instead of tak pergi kerja dekat kedai ke, jadi cashier ke, dekat 7E ke? Kenapa pilih bisnes? Okay, saya pilih bisnes sebab bisnes online dia dari rumah kan. Dari rumah saya tak perlulah tinggalkan anak-anak saya dengan gaji orang. Okay. Sebab ada bisnes ni untuk saya tu ada income sendiri. Okay, saya nampak, saya juga nampak Favela ni dia memang boleh pergi jauh, terutamanya saya bersama-sama dengan leader saya yang sekarang ni. Okay, dia memang seperti yang dia cakap, dia guide saya dari baby lagi. Betul, saya memang di-guide dia dari baby sebab sebelum saya join Favela, saya tak pernah join mana-mana bisnes online. Jadi saya tak tahu, saya memang zero knowledge pasal bisnes ni. Okay, memang dia lahirkan saya dari baby lah, memang dia mak. Faham. So you pilih bisnes sebabnya you nak duduk dekat rumah sambil jaga anak tapi still lagi boleh jana pendapatan, betul tak? Betul. So benda tu paling mudah lah orang kata. Bisnes sekarang ni bukan macam bisnes dulu. Kau kena buka kedai baru orang percaya kau buka bisnes, betul tak? Zaman sekarang dah berubah, teknologi pun dah berubah, duduk dekat rumah pun
boleh buat bisnes iaitu bisnes online. So jana pendapatan sambil jaga anak. So interesting, bagus. Okay, so macam tadi you katalah you bermula zero, baby lagi dan you punya leader sekarang guide you. And then pada permulaan you masuk tu, you yelah nak jana pendapatan dekat dari rumah kan. And then apa benda yang leader you guide first kali waktu you start jadi dropship tu? Yelah you tak tahu barang ni apa, macam mana nak post, macam mana nak buat post dekat Facebook, nak cari pelanggan. So apa benda yang pertama sekali yang dia ajar pada you? Okay, benda pertama yang leader saya ajar masa saya join, dia ajar saya tentang marketing dekat Facebook. Basic marketing lah, macam mana cara kita nak gunakan, nak buat marketing dekat Facebook tu. Terutamanya basic Facebook, kita punya profile picture tu macam mana, kita punya cover foto tu macam mana, lepas tu dekat mana kita perlu, bila kita perlu posting, okay. Dia ada ajar juga benda tu, basic yang dia ajar saya dululah. Okay. So bila you dah sekarang ni you dah jadi leader kan, sebenarnya apa benda yang orang yang baru nak start dia kena tahu dulu? Apa benda yang pertama yang dia kena tahu dulu? Okay, kalau saya, benda pertama yang saya akan bagi tahu bila dia nak start, okay, semestinya saya akan perkenalkan dia pasal produk lah. Okay, pasal produk, lepas tu pasal diri saya, okay, macam mana saya bermula dulu. Okay, lepas tu baru saya akan pergi ke bahagian marketing. Okay, marketing, contohnya macam basic Facebook tu macam mana, nak dekat IG tu macam mana. Benda tu lah benda basic yang saya ajar dulu pada tim. Betul juga kan? Sebab orang masuk dengan kita, dia tak tahu apa-apa. Lepas tu tiba-tiba kita nak ajar dia marketing macam ni buat duit tanpa mengetahui tentang produk. Benda tu agak sukar sebenarnya. So betul lah cara Juliana ni. Saya pun setuju, betul. Okay. Berapa lamakah you menjadi dropship dan berapa lama you ambil masa untuk naik sebagai agent dan naik sebagai senior partner sekarang? Okay, saya dropship saya tak lama. Masuk Jeffrey ni saya rasa macam saya lompat ke next Mary. Okay, mula-mula saya March 2018 tu saya join dropship. Lepas tu April tu saya upgrade agent. Okay, lepas April saya upgrade agent tu saya naik ke stokis. Saya naik ke mana stokis masa tu masa revolution hari tu. Alright. So ni gambar kita masa open booth lah. Saya memang selalu open booth. Sebelum PKP dulu saya memang aktif open booth setiap hujung minggu. Okay, dengan saya punya tim. Okay, dengan saya punya tim juga yang merupakan tim satu, dia merupakan dropship, top 3 dropship pada 2018 juga. Okay. Saya punya tim Alpha Empire. Dulu kami ES Empire. Ni kami sekarang Alpha Empire lah. Ni masa saya pertama kali jumpa dengan saya punya tim. Pertama kali saya jumpa dengan saya punya tim masa ni kelas IMKK. IMKK November 2018 juga. Alright, faham. Okay, so Juliana, apa yang membuatkan apa yang membuatkan you nak upgrade daripada satu level ke satu level dan apa yang membuatkan you stay bersama dengan Faithful ni? Okay, yang menyebabkan saya stay sampai sekarang, yang saya nak upgrade, saya nak dan tentu saya nak upgrade kehidupan saya sendiri. Lepas tu saya tahu Faithful ni dia boleh pergi jauh sebab dia banyak sediakan, sangat senang lah dia banyak sediakan kita punya marketing, terutamanya dia punya leader, kita punya founder, dia memang
ilmu tu dia memang bagi ilmu lah dengan kita orang. Okay, tak kisah melalui live ataupun Zoom, dia sendiri yang memang akan berikan ilmu pada dia punya pengedar-pengedar. Alright. Lepas tu dekat IMKK dulu pun saya tu pun disponsor oleh pihak HQ juga masa tu. Saya pergi IMKK November 2018 masa tu. So, terima kasih sangat-sangatlah pada kita orang punya leader. Okay, tu sebab kelas IMKK tu juga merupakan banyak benda yang berubah selepas saya join kelas tu. Masa tu memang HQ yang sponsor sepenuhnya tiket IMKK tu. Alright, amazing. So you nak upgrade you punya life, dan apa yang membuatkan you nak stay dengan Favela? Sedangkan banyak lagi brand-brand dekat luar sana yang founder dia pun ajar, bagi ilmu, but why you stay with Favela? Sebab saya boleh tengok Favela ni dia boleh pergi jauh. Okay, dia punya founder sediakan marketing tu sangat mudah lah untuk dia punya pengedar menjual, sebab marketing tu dia dah sediakan, dan dia juga ajar kita orang macam mana nak buat marketing pada kita sendiri juga. Apa semacam personal branding kita, dia ada ajar benda tu supaya orang tahu juga kita, dan supaya dia dah bagi marketing. Lepas tu kita jugalah yang kita sendiri pun kena brandingkan diri kita juga. Dia ada ajar benda tu pada semua pengedar-pengedar dia lah. Alright, faham. Okay, apa lagi yang best yang you rasa ada dekat dalam Favela ni? Yang membuatkan you rasa nak ajak orang lain juga join? Yang best, kita orang ada group support. Kita orang ada group support maupun dari kalau SP dengan AEP, kita ada grup khas kita sendiri. Dalam tu memang share yang best-best sajalah, ya, pasal positif-positif saja dekat kita punya grup tu. Okay, lepas tu kita ada leader yang akan guide kita, yang buat kelas. Okay, contohnya saya ada leader saya Madam Iliana lah. Dia selalu buat kelas dengan kita orang melalui Zoom ataupun live juga. Okay, memang kelas kami memang setiap minggu lah. Setiap minggu tu ada 2-3 kali. Tu yang best sangat. Okay, kalau nak kalau rasa kalau diri ni rasa tak nak down ke, memang tak sempat nak down lah, sebab kita ada leader. Sebab kita ada leader yang akan bagi semangat dengan kita. Lepas tu pulang pada diri kita sendirilah lepas tu. Right. Amazing. So maksudnya So maksudnya culture yang ada dekat dalam Favela ni lah yang membuatkan you nak stay dengan Favela. Tak nak pilih brand lain kan? Alright. Yes. Kalau you boleh kongsikan apa pencapaian you selama you join Favela? Pencapaian selama saya join Favela, saya dah bantu orang-orang yang ejen-ejen saya lah untuk jana pendapatan. Lepas tu yang saya perubahan pada diri saya lah, saya dah mampu untuk bagi belanja. Kalau bagi belanja pada mak dengan ayah saya lah, tak macam dulu. Okay, tak macam dulu. Kalau dia orang minta, ni gambar saya. Kalau pergi makan macam ni kan Mama Mary, okay, saya tak berani nak keluar duit. Okay, sebab tu bukan saya fikir tu bukan duit saya. Okay, tapi sekarang saya dah boleh nak makan satu keluarga macam ni, saya memang akan keluarkan lah. Saya akan memang belanja keluarga saya. Saya memang akan bagi. Okay, saya memang akan bayarkan. Memang saya yang akan bayarkan. Kalau dulu saya memang tunggu adik-adik yang lain untuk bayarkan. Lepas tu tunggu mak ayah yang bayarkan. Tu saya dulu. Memang itulah. Lagi? Lepas tu kalau masa birthday anak saya dulu nak beli
kek tu pun tak mampu. Okay, jangan nak makan-makan. Okay, nak beli kek pun tak mampu. Tapi sekarang dengan hasil usaha saya yang hanya suri rumah, buat income dari rumah, saya dah boleh setiap kali anak saya ada 3 orang kan, setiap kali dia orang sambut hari jadi, hari jadi dia orang, saya memang akan bagikan kek, belikan kek untuk setiap seorang. Okay? Wow. Itu gambar mak saya masa birthday dia, saya pun dah mampu untuk surprisekan dia untuk bagi gift macam tu. Dulu memang tak pernah sekali saya buat benda tu. Sebab saya memang tak ada sebarang pendapatan. I see. Okay, so banyak dah lah dah capai. At least diri sendiri ada duit untuk apa-apa je you nak buat. Nak beli kek, nak beli apa-apa je lah. Betul tak? Betul, sangat-sangat. Betul, Mami Mary. Amazing. Okay, macam mana pula dari segi peningkatan sales? Kalau you boleh sharekan dekat sini daripada start 2018 dulu, 2019 hingga 2020, berapa sales you sekarang? Saya sekarang setakat 20 September, saya 100 macam mana dah sebut? 105,863 ringgit 4 sen. Itu sales saya bersama-sama itulah. Untuk 2019? Untuk 2019 sales saya 72,742 ringgit 10 sen. Okey, dah ada peningkatan 30,000. 2018 pula? 2018 14,478 ringgit 80 sen. Wow, banyak beza tu daripada 14,000 pada tahun 2018 and then tahun 2020 dah capai 105,000. Wow, amazing tu memang. Orang kata, yelah dulu kita tak tahu apa-apa and then sekarang dah berbisnes, ada ilmu dan sales pun naik tinggi macam tu. Okay, now ni lah dia topik kita. Okay, ni lah topik kita. Apakah yang membuatkan Juliana punya sales mendadak naik macam ni sekali? Saya dia mendadak naik masa 2018 tu, saya masih lagi dropship dan juga agent masa tu. Okay. Jadi masih lagi dropship dan agent. Lepas tu 2019 tu dalam 2019 tu saya dah ada tim banyak, masih ada agent juga tapi ada tim lah tim saya dah makin berkembang. So sales saya pun menaik juga. Pada masa yang sama saya memang upgrade saya punya ilmu lah. Saya memang akan join setiap kali macam HQ buat kelas saya memang akan join, kelas Zoom ke live ke saya memang akan join. Lepas tu saya akan join kelas-kelas sifu-sifu yang ada buat kelas meeting, saya memang join. So maksudnya dari kata lain adalah you upgrade ilmu, betul? Betul. So makin banyak you upgrade ilmu, that's why lah you punya pendapatan, you punya sales makin naik. So setiap berapa kekerapan you upgrade ilmu? Dalam setahun berapa kali you upgrade ilmu? Kalau ikutkan, kalau ada kelas setiap bulan lah, sampai setiap bulan. Memang kalau ada kelas memang saya akan join lah Mami Mary. Oh, bagus. So adakah setiap kelas tu you kena pergi kelas ataupun online pun sekarang dah boleh belajar dah? Ya, online pun dah boleh belajar sekarang. Itulah sangat memudahkan lah bagi teman saya yang suri rumah ni. Kelas online pun ada sekarang, tak jadi masalah untuk kita nak upgrade kita punya ilmu. Alright. So Juliana, apa yang membuatkan you sangat-sangat apa orang kata committed untuk buat bisnes ni? Apa big why you? Big why saya, of course lah mak dengan ayah saya. Dia orang sekarang pun masih bekerja juga. Saya niatkan dalam diri saya lah nak bantu dia orang, nak balas jasa dia orang. Kenapa? Sebab dia orang dah banyak berkorban untuk saya. Okay.
saya fikir masa ni lah yang saya boleh nak balas jasa dia orang. Selagi dia orang masih ada dekat dunia ni. Lepas tu apa yang membuatkan you nak balas jasa tu selain daripada dia membesarkan you daripada kecil sampai besar? Sebab yelah itulah tanggungjawab ibu bapa untuk membesarkan anak-anak dia. But then selain daripada tu apa yang membuatkan you nak betul-betul balas jasa dia? Apa kebengangan you yang you rasa, adakah sebab mak ayah you yang dah tua pun masih bekerja lagi? Ke macam mana? I nak tahu benda tu, apa big why you yang sebenarnya? Okay, Mami Mary dah, sebab mak bapak saya memang sekarang dia orang dah tua lah. So bagi saya, sejak dari saya kecil, dia orang tak pernah lagi rasa nak hidup senang. Okay? Sejak dari saya kecil, dia orang masih bekerja sampai sekarang. Bekerja dari dulu sampai sekarang. Dia orang, saya rasakan dia orang memang tak pernah merasa untuk hidup senang lah. So you buat bisnes untuk betul-betul nak ubah hidup ni untuk apa? Untuk bantu mak dengan bapak saya, mak dengan ayah saya. Bantu dari segi? Saya boleh bagi dia orang duit setiap bulan, tu yang saya nak lah. Yang saya buat. Kenapa saya buat bisnes sekarang ni? Saya nak bagi dia orang sebab saya memang sebab saya tahu dia orang sekarang dah masih bekerja, tapi dah berumur. So saya perlu bantu dia tu. So berapa sekarang ni dah mampu tak bagi pada mak ayah duit? Mampu bos, mampu Mami Mary dah mampu kalau dia orang saya bagi tapi belum konsisten lah. Saya dah mampu bagi tapi belum konsisten. Okay, faham. But at least lebih better lah daripada dulu langsung tak dapat bagi apa-apa, betul tak? Ya betul, dulu saya bukan nak bagi tapi saya yang minta dengan dia orang. Lepas tu yang menjadi kebengangan saya sangat-sangat kebengangan sampai sekarang. Saya ni saya dah kahwin tapi saya masih minta duit dengan dia orang. Lepas tu dia orang bukan dia orang yang berbunyi tapi orang lain yang seorang orang lain. Dah bersuami. Suami tu dia staf kerajaan tapi masih lagi minta duit mak bapak. Benda tu yang menjadi kebengangan saya sampai sekarang, Mami Mary. Okay, saya memang tampal benda tu. Saya tampal benda tu tahu. Saya tampal dekat tempat yang saya boleh tengok hari-hari. Kalau saya rasa saya nak berhenti dari bisnes, nak buat bisnes, saya memang tengok benda tu dan saya ingat balik. Benda tu lah yang menjadi kebengangan saya dari dulu sampai sekarang. Kalau saya tak join bisnes ni lagi, saya memang akan kembali pada saya yang lama yang minta duit mak ayah, bukan saya yang bagi. Itulah kebanggaan saya, Mami Mary. Okay, faham. Maksudnya ada orang cakap lah yang you ni macam anak tak guna, ada suami kerja kerajaan tapi masih lagi meminta-minta dengan mak ayah. Betul? Ya, betul. So apa yang you rasa bila orang cakap macam tu? Tak patut ke? Jangan sibuk ke? Macam mana? Dulu sebelum saya belajar benda ni pun saya belajar dari IMKK, saya dah mula faham. Okay. Kata-kata positif orang, sebenarnya kalau kita buat bisnes ni, kata-kata positif negatif orang tu lah yang akan memberikan semangat lagi pada kita untuk buat lebih baik dan lebih baik lagi. Faham. Maksudnya jadikan kata-kata negatif tu sebagai satu apa orang kata cabaran ataupun lonjakan untuk kita ubah diri kita, ubah hidup kita to be better, betul tak? Sebab kadang-kadang kalau kita tak kena kritik, kita tak kena kecam, kita ni tak sedar diri. Bila dah tak sedar diri, jadi selesa. So macam tu lah. Mary pun dulu, founder You All pun macam tu juga dulu. Minta dengan mak ayah walaupun dah berkahwin. So benda tu menyusahkan mak ayah kita. And then membuatkan orang-orang di sekeliling
mengata dan cakap benda yang bukan-bukan. Tapi bagus. Kalau orang tak cakap macam tu, kita tak sakit hati. Kita tak bengang, betul tak? Betul. Bagus sebenarnya ada haters, ada orang kritik-kritik kita ni. Dia ada satu macam kata cabaran untuk kita untuk buktikan pada dia. Okay, kau tengok aku nanti macam itulah lebih kurang kan. So amazing gila Juliana. Okay Juliana, kat sini penonton My Mary ni nak sangat tahu apa yang Juliana buat betul, apa yang Juliana buat silap. Dua satu buat betul, satu lagi apa yang you buat silap sepanjang you berbisnes ni. Of course lah, sepanjang kita berbisnes ni akan ada ups and down. Tapi as long as kita ada peningkatan sales, that mean kita improve. Kita ada peningkatan lah dalam hidup. Ada orang tu langsung tak ada peningkatan. Kalau pagi bangun, lepas tu pergi kerja, lepas tu balik kerja, sampai 5 tahun lah dia kerja macam tu. Maksudnya rutin dia sama je. Tapi kita ni ada akal, kita ada manusia, kita mesti nak berubah dari ke satu level ke satu level yang lain, ataupun daripada hidup macam ni kita nak hidup yang lebih better lagi. So sebagai manusia yang ada akal, yang nak bantu memberi manfaat kepada ramai orang, of course sepanjang journey tu ya ada banyak gila yang you belajar. So now ceritakan apa yang you buat betul. Satu lagi apa yang you buat silap yang orang lain, yang you tak nak orang lain pun follow juga kesilapan you tu. Apa yang saya buat betul, saya silap dululah apa yang saya buat silap. Masa saya tak ada ilmu, saya belum percaya saya punya leader dululah, saya belum percaya dia. Masa tu dia ajar tentang, kita orang memang diajar tentang tabung ABC tu macam mana nak jaga kita punya modal, kita punya untung dan kita punya itulah tabung ABC tu. So dia ajar benda tu, tapi saya tak ikut benda tu. Saya tak ikut. Masa saya dropship, dia ajar benda tu, saya jual item tu, lepas tu saya jual, lepas tu saya memang akan guna habis duit untung dan modal tu. Masa saya dropship. So saya tak pedulikan lah. Saya tak pedulikan. Lepas tu tak ada modal lagi. Saya sangat susah nak ambil barang lagi lah. Sebab tak ada modal. Itu yang saya buat salah lah. Dan silap saya. Lepas tu apa yang saya buat betul, saya kembalikan lagi, saya keluarkan modal lagi. Masa tu lah saya dah keluarkan modal kan Mami Mary. Lepas tu saya upgrade saya punya stok lah dengan modal tu, sebab saya dah rasa macam mana bila dah termakan modal tu tadi. Saya tak dapat stok, saya tak boleh nak ambil stok masa saya tu. So kena jaga. Yang penting kita kena jaga kita punya modal. Lepas tu yang pertama apa yang kita kena buat dulu, kita kena upgrade kita punya stok. Bila stok kita dah upgrade, memang akan senang lah untuk kita rolling balik kita punya modal. Stok lagi? Itu je lah Mami Mary yang saya buat betul dan salah masa sepanjang saya bersama. Satu je, satu buat silap, satu buat betul, satu je. Takkan satu je. Lagi apa lagi yang you buat betul? Mesti ada banyak. Apa yang saya buat betul, kalau macam dulu kalau tim selalu tinggalkan saya memang akan ada simpan perasaan dendam pada orang tu. Tapi sekarang saya tak peduli lagi benda tu. Kalau tim nak keluar, dia keluarlah. Okay? Tapi syukurlah setakat hari ini, kalau tim tu nak keluar, dia orang memang akan minta kebenaran. Tak pernah keluar macam tu sahaja. Alright, faham. Okay, so akhir sekali, apakah kata-kata nasihat yang you ataupun tips yang you nak bagi kepada penonton Mami Mary pada hari ini? Okay, tips untuk saya, kalau korang yang nak di luar sana yang nak join bisnes, pastikan korang join
business, dia yang founder dia memang direct coaching korang. Buat dia direct bagi ilmu dengan korang. Okay. Itu je. Short and simple. So simple. Tak ada ke kata-kata semangat ke apa ke? Bagi sikit. Lepas tu dalam bisnes dia memang kejam. Okay? Sebab tu kita tadi kena ada big why. Big why kita yang kita kena carilah big why yang kuat untuk kita bertahan. Sebab saya sendiri guna benda tu, okay, untuk saya bertahan sampai sekarang. Walaupun banyak sangat, memang banyaklah dugaan, dia punya cabaran kalau dah masuk dekat dunia bisnes ni. So kita kena pandai jagalah kita punya emosi. Lepas tu tadi memang big why itulah yang akan bawa kita pergi. Walaupun kita rasa nak down ke, nak berhenti, memang benda tu. Kalau saya memang benda tu yang buat saya terus bangkit, terus kuat. Okay. Pernah tak dalam sepanjang you business lah, tadi aku dah cakap dah akhir tapi nak tanya lagi. Pernah tak sepanjang you business ni you rasa nak give up? Pernah bos. Pernah Mami Mary, pernah. Okay, kenapa? Apa yang membuatkan you nak give up? Sebab ada masanya saya rasa sangat letih. Tetapi boleh bangkit balik lah. Setiap kali saya rasa benda tu saya memang akan bangkit balik. Saya cari video motivasi terutamanya dekat motivasi. Video motivasi, terutamanya kita ada founder kita sendiri yang buat video motivasi tu dekat Telegram. Tip by Siti Mary. Dia buat. Memang bila saya akan rasa sendiri down tu, saya memang akan tengok video-video motivasi itu. Lepas tu saya suka follow video-video dari Dr. Azizan, yang memang guru pada kita punya mentor, pada kita punya founder lah. Saya memang Okay, faham. Alright, so berapa target tahun ni? Habis tahun ni? Tahun ni saya target untuk 2020 ni memang saya target 150,000 lah hari tu, 150,000. 150,000 tapi you dah capai 105,000. Now kita ada 3 bulan lagi. So I think tak patut 150,000, sepatutnya 200,000. Amin, nanti kalau lebih. InsyaAllah boleh kan? Pasti boleh. Okay. So thank you so much Julana sudi menjadi tetamu Mami Mary pada hari ini. And Mami Mary doakan Julana capai target bulan September dan capai target end of 2020 dengan RM200,000. InsyaAllah. Believe what you believe, your belief will come true. Okay? So thank you Julana. Bye. Selamat malam. Okay guys, itu saja dari dari tamu Mami Mary pada hari ini. Dia nervous, dia takut lagi kan. Apa orang kata, malu-malu ada, nervous ada. Tapi apa yang you boleh belajar daripada dia, you ambil lah sebanyak mungkin. Which is semangat dia tu, semangat dia dan BY dia yang kuat tu yang membuatkan dia daripada dropship dan naik dari dropship ke agent dan sekarang adalah masa talkie iaitu senior partner kepada Fifler. Okay, untuk seorang suri rumah yang sebelum ni langsung tak tahu apa-apa dan sekarang mempunyai pendapatan dan total pendapatan sales yang dia dapat adalah 105,000, bukan senang. Okay. Bukan senang. Nampak je macam simple. Korang nampak macam 100,000 tu macam RM100. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Bayangkan dia ada 3 orang anak. Lepas tu dia duduk dekat Sarawak. And then yang susah nak keluar.
Kan, orang kata terhad lah yang dia nak keluar tu, apa semua benda dia nak buat. Sebab tu dia pilih bisnes online yang dia boleh buat dekat rumah sambil jaga anak-anak dia. So dia bukannya ambil masa sebulan ataupun 2 bulan, tak. Untuk dapatkan momentum 100,000 tu, tengok dia perlukan daripada 2018, 2019, 2020. Maksudnya 3 tahun dia perlukan untuk dia dapatkan 100,000 tu. Okay. So kalau Juliana boleh yang bermula daripada zero, yang bermula daripada zero modal dropship Fairflow ni, daripada dulu sampai sekarang pun zero modal sebenarnya. Tapi sekarang dia dah boleh restock, nampak? Restock berpuluh ribu. Maksudnya tanpa dia buat loan dalam Fairflow ni, janganlah buat loan. Itu memang tak pernah lah nak advance tim-tim kita untuk buat loan ke apa, memang tak pernah. So kau guna je lah benda tu, kau jaga cash flow kau elok-elok, tabung ABC tu elok-elok, and then nanti daripada kosong tu dia akan jadi ratus, dia akan jadi ribu, dia akan jadi belas ribu, dia akan jadi puluh ribu dan dia akan jadi ratus ribu. Kalau kita betul-betul manage kita punya duit. So itu yang penting sebenarnya dekat dalam bisnes. Okay? So semua yang boleh, kalau Juliana boleh, orang lain pun boleh juga. Alright? So I think itu saja untuk hari ini. Mami Mary happy sangat, ramai gila join pada hari ini. Thank you so much. Yang bagi love, yang bagi like. Sekarang yang bagi heart pun ada juga. Thank you so much. And then jangan lupa siapa-siapa yang perlukan tips business ataupun motivation boleh masuk dekat dalam Telegram Tips by Siti Mary. Dan jika anda perlukan update yang terkini dalam Fairflow, you all boleh join Telegram Fairflow Lover. Okay, so itu saja untuk hari ini. Mami Mary doakan korang semua pun kaya berjaya bersama dengan Fairflow atau apa saja bidang yang you ceburi. Yang penting never give up. Okay, so itu saja. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.